Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Program dan pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara bakal dilaksana sebagai langkah awal merancakkan komitmen negara dalam peralihan tenaga. Perdana Menteri ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kuota tenaga boleh baru TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar. Justru dijangkakan 14,000 peluang pekerjaan dan nilai pelaburan baru berjumlah 6 bilion ringgit dapat diwujudkan bagi menyokong pembangunan industri TBB negara. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kuota TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar dan kuota baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baru serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya. Pelaksanaan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara antara lain termasuk melaksanakan inisiatif perintis pembangunan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu serta Pulau Tioman di Pahang dan membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate Kebangsaan serta menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik. Bagi menyokong aspirasi negara ke arah neutral carbon pada 2050, semua pihak berkepentingan disaran memanfaatkan kelebihan daya saing dimiliki Malaysia untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri tenaga lestari. Perdana Menteri mengakui trend semasa dunia dilihat begitu agresif dalam mengurangkan jejak karbon serta memberi impak perkembangan cukup positif buat negara. Tumpuan dan fokus kepada pembangunan tenaga lestari dapat menarik pelaburan hijau dan bernilai tinggi ke dalam negara selaras kehendak semasa masyarakat global. Saya difahamkan bahawa peningkatan penjanaan bekalan elektrik dari sumber tenaga boleh baru ataupun TBB serta amalan penggunaan tenaga secara cekap dan berhemah merupakan dua aspek penting dalam menangani isu perubahan iklim dunia. Penekanan terhadap kedua-dua aspek pembangunan tenaga lestari ini merupakan langkah penyah karbon, turut mendominasi serta mencorak hala tuju pembangunan geopolitik, ekonomi, pelaburan dan perdagangan dunia semasa. Perdana Menteri berucap merasmikan persidangan tenaga lestari antarabangsa ke-5 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Sementara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dalam sidang media memaklumkan bagi merealisasikan aspirasi negara itu, sektor tenaga memainkan peranan penting terutamanya industri bekalan elektrik. Antaranya melaksanakan langkah mitigasi aktif dengan meningkatkan kapasiti tenaga boleh baru TBB dalam pembekalan elektrik negara kepada 31% menjelang 2025. Manakala 40% pada 2035 berdasarkan Pelan Hala Tuju Tenaga Boleh Baru Malaysia MyRER. Kemudian pelaksanaan option baru perolehan bekalan elektrik hijau kepada syarikat korporat melalui kita ada satu perjanjian agreement dipanggil Virtual Power Purchase Agreement VPPA yang akan dimulakan suku keempat mulai bulan 10, 11, 11 lah, ya. Di mana dengan tawaran kuota 600 megawatt, ya. Dan
Harga siling ayam standard dan harga runcit telur ayam grade A, B dan C dikekalkan sehingga ke satu tarikh yang bakal diputuskan Jemaah Menteri. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa memberitahu harga siling ayam standard kekal RM9.40, manakala subsidi 3 sen untuk telur turut kekal. Kerajaan juga setuju untuk membenarkan ekspor ayam ke Singapura secara bersyarat dan berperingkat tanpa menjejaskan keperluan domestik. Ekspor ayam hanya dibenarkan kepada ladang yang diberi akreditasi untuk mengekspor ternakan tersebut. Sebagai permulaan dalam kuantiti 50% daripada permintaan negara terbabit. Dah satu akan terus berjalan. Ya. Sebab kita nak mengelak daripada berlaku uncertainty ataupun spekulasi. Kalau kita ada deadline, orang spekulate kerana nak tamat deadline, masing-masing mula buat adjustment. Itu tidak baik, tidak sihat. Ataupun orang yang cuba nak mengambil kesempatan, dia akan lakukan kurangkan supply dan sebagainya dengan harapan kerajaan akan bertindak. Ini semua tak baik. Sebab tu kita nak remove uncertainty, kita letak dasar situ dan kita nak industri buat adjustment untuk mengekalkan produktiviti, untuk memperbaiki kecekapan di peringkat industri. Tan Sri Anwar turut memaklumkan hasil inisiatif Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, peningkatan kadar inflasi negara dalam konteks bulan ke bulan berada dalam jumlah yang kecil. Kenaikan inflasi pada bulan lepas juga mula bergerak pada kadar sederhana kepada 0.4% berbanding 0.6% pada Jun sebelum tertubuhnya jawatan kuasa itu. Kadar inflasi negara ketika ini pada kadar yang baik dan terkawal berbanding negara jiran. Satu aspeknya ialah untuk melihat perkembangan berlakunya inflasi daripada satu bulan ke satu bulan dalam tahun yang sama. Ya, seperti mana yang kita tahu, jawatan kuasa menangani inflasi ataupun jawatan kuasa jihad ini ditubuhkan pada bulan Ogos, bulan Julai, bulan Ogos. Ya, kesan daripada jawatan kuasa ini boleh dilihat kepada apa yang berlaku pada bulan Jun, Julai, Ogos. Ya. Kalau kita ambil daripada sudut itu, alhamdulillah kita telah dapat membuktikan secara data berdasarkan perbandingan bulan ke bulan, kenaikan inflasi bagi bulan Julai, bila laporan dibuat bulan Ogos, itu dibaca apa yang berlaku pada bulan Julai berbanding dengan apa yang berlaku bulan sebelumnya, yakni bulan Jun. Ya, bulan Julai lah bulan jawatan kuasa kita ni ditubuhkan. Dan alhamdulillah berdasarkan perbandingan daripada bulan ke bulan, kenaikan inflasi bagi bulan Julai mula menyederhana kepada 0.4% berbanding dengan 0.6% pada bulan Jun sebelum adanya jawatan kuasa kita ini. Artinya kita telah berupaya menyederhanakan kadar berlakunya inflasi antara bulan Jun dan ke bulan Julai. Jadi hasilnya mula kita nampak secara datanya sekarang. Data tersebut dinilai menggunakan kaedah lazim yang diguna pakai ahli ekonomi bagi membolehkan masyarakat memahami kadar inflasi dengan lebih baik. Peningkatan kadar inflasi tahunan tidak menggambarkan situasi inflasi sebenar negara ketika ini kerana ukuran yang tepat ialah peningkatan kadar inflasi bulan ke bulan. Semua kementerian yang diamanahkan dengan program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM perlu menyegerakan tindakan sewajarnya bagi melaksanakan program tersebut. Keperluan bagi mencapai sasaran penuh 639 lokasi di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dilaksanakan sepenuhnya. Malaysia, saya dah sebut itu, pertamanya kita tidak berpuas hati dari segi jumlah pusat-pusat jualan keluarga Malaysia. Jadi kita buat satu benchmark untuk diri kita sendiri. Untuk jawatan kuasa ini sendiri,
Kita beri diri kita saya ingat 15 September untuk mencapai 100%. Sekarang ini ada kementerian yang capai 30%, ada kementerian yang capai 60%, ada yang 40% atas pelbagai masalah yang dilalui bila nak melaksanakannya. Tak apalah. Dan bagi meringankan beban mahasiswa, program JMKM akan dipeluas di kampus IPTA terpilih dengan tarikh pelancarannya bakal diumumkan dalam tempoh terdekat. Mana jualan murah yang di luar untuk komuniti, sekarang kita tambah lagi 21 untuk semua kampus-kampus universiti awam dan seboleh-bolehnya melalui rangkaian koperasi yang ada dalam kampus-kampus. Cuma untuk kampus, sebab mungkin tidak soal harga ayam, bukan soal harga minyak. Sebab student tidak beli barang-barang mentah dalam kampus. Tapi mungkin student membeli data untuk internet servis mereka. Mereka mungkin membeli alat tulis. Mereka mungkin membeli makanan bermasak. Jadi kita serahkan pada KUSKOP untuk Kementerian Usahawan dan Koperasi untuk melihat apa dia barang 7 ke 10 jenis barang yang lazim digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi dan menggunakan mekanisme yang sama agar pelajar-pelajar siswa-siswi di kampus dapat membeli barang dengan harga yang diskaun, ya, yang lebih murah. Tan Sri Anwar turut memaklumkan Jemaah Menteri bersetuju meluluskan semakan semula kadar biasiswa di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, khususnya Majlis Amanah Rakyat MARA untuk semua pelajar dalam dan luar negara. Kerajaan juga mengambil maklum mengenai biasiswa-biasiswa lain berkaitan kerajaan termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam bagi memastikan kadar biasiswa dinaikkan selaras kenaikan kadar inflasi. Perhatian. Jadi satu penyelarasan akan dibuat di antara kementerian-kementerian, tapi apa yang telah disyorkan oleh Kementerian Luar Bandar bagi pelajar-pelajar MARA itu telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri. Perinciannya kementerian-kementerian berkaitanlah yang akan membuat pemakluman. Saya cuma menyebut secara prinsip mengambil kira kos sara hidup pelajar dalam negara dan luar negara. Kabinet bersetuju untuk kadar beasiswa dinaikkan dan kemudiannya diselaraskan selain daripada MARA, kerana ada lagi agensi-agensi kerajaan yang lain, maka kerajaan bersetuju ianya turut diselaraskan. Jadi itulah Satu daripada 8 remaja berusia antara 10 hingga 19 tahun mengalami masalah kesihatan mental. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali mendedahkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS juga mendapati 1 daripada 20 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 9 tahun turut mengalami masalah kesihatan mental termasuk tumbesaran. Jelasnya bunuh diri merupakan punca kedua utama kematian dalam kalangan remaja berusia 5 hingga 19 tahun. Antara faktor risiko kesihatan mental yang lemah adalah pendedahan terhadap keganasan, penganiayaan rakan sebaya dan buli, kesunyian serta pengasingan sosial amat berluasa. Pada 2019, dianggarkan 424,000 kanak-kanak di Malaysia bergelut dengan masalah kesihatan mental, namun ramai yang tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. The Ministry of Health is committed to translating the MHPSS research findings into policy and practice. As we are developing our National Centre of Excellence for Mental Health, MOH urges all stakeholders and experts from both government and NGOs to facilitate greater collaboration and coordination in the implementation of MHPSS, specifically for children and adolescents in the country. Poor mental health can have a profound effect on the health, learning and participation of children and adolescents. Bercakap di Putrajaya, beliau menjelaskan pihaknya kini sedang berkolaborasi dengan 7,700 sekolah rendah dan 2,450 sekolah menengah seluruh Malaysia bagi menilai dan mengenal pasti kanak-kanak bermasalah. Penekanan itu juga perlu diberi kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi membantu menangani isu tersebut, manakala guru diberikan latihan khusus bagi penilaian masalah mental.
Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Kereta BHS menampilkan 26 maskot watak-watak animasi terkenal tempatan merupakan antara tarikan sempena perarakan Hari Kebangsaan 2022 yang bakal berlangsung di Dataran Merdeka Rabu ini. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, selain itu demonstrasi oleh Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia juga akan menampilkan elemen kejutan untuk keluarga Malaysia. Rakyat Malaysia juga akan menyaksikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah diarak menaiki kereta kuda diraja. 23 ekor kuda akan mengiringi perarakan selepas 17 tahun tiada perarakan berkereta kuda. Jadi ini merupakan satu konsep keterangkuman dan kebersamaan yang kita ingin tonjolkan, dan kita bersyukur sekurang-kurangnya kita dapat menyambut insya-Allah sambutan Hari Kebangsaan dalam suasana kita harap yang meriah dan dapat memberikan keseronokan khususnya kepada keluarga Malaysia yang hadir pada hari tersebut. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Tambahnya, orkestra RTM juga turut terlibat secara langsung mengiringi setiap persembahan buat julung kalinya. Dijangka 50,000 keluarga Malaysia akan hadir ke acara besar-besaran serta penuh kelainan ini. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Itu perumpamaan menggambarkan perpaduan diaspora Malaysia yang berantau di luar negara. Masing-masing teruja untuk bertemu rakan senegara setiap kali majlis keramaian termasuk sambutan Hari Kebangsaan. Laporan Maiza Musa Al-Bakri. Biarpun menetap 16 tahun di Melbourne, Australia, ibu kepada dua cahaya mata, Hanim Halim mengakui tidak pernah ketinggalan menyambut Hari Kebangsaan. Setiap tahun memang ada tak pernah putus. Dan kadang-kadang ada juga restoran Malaysia yang buat promosi. And in our family kita akan masak juadah yang macam bertemakan Malaysia lah. Baginya, sifat muafakat antara rakan senegara menjadi kekuatan terutama ketika berada di tempat orang. Harapan saya kita dapat kekalkan budaya saling hormat menghormati sebab kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Dan insya-Allah kalau kita kekalkan perpaduan, kemerdekaan kita akan terpelihara. Yang tu yang paling penting. Jururawat veterina Alia Syahira Zamri yang bertugas di Dunedin, New Zealand mengakui rindu suasana sambutan Hari Kebangsaan di tanah air. Bagi mengubati perkara itu, beliau teruja untuk turut serta sambutan sama di negara terbabit. Setiap tahun orang akan buat program Merdeka. Merdeka, okay. And then so what would happen is ada the start of the event tu adalah macam speeches lah by the president of the OMSA. So OMSA is the Otago Malaysian Students Association. Basically dalam komiti tu is just a group of Malaysian students that take care of the Malaysian students in Dunedin. Kita orang organize Merdeka punya sambutan Merdeka, and then kita orang akan ada nyanyi-nyanyi, makan, ada aktiviti semua. Saya Michelle dari Perth ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-65 Malaysia. Hai, saya Liana daripada Perth, Australia ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-65 kepada negaraku Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama.
Jauh di negara orang, tanpa saudara mara berhampiran, pastinya rakan senegara jadi tempat meluah kasih. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah siang tadi berkenan merasmikan Floria Diraja Putrajaya. Festival kali ke-12 itu mempamerkan lebih 100,000 pokok orkid dan 400,000 pelbagai jenis pokok dengan keindahan lanskap dan taman yang berwarna-warni. Ketika bertitah, Sri Paduka menzahirkan kecintaan kepada tanaman hiasan serta sayur-sayuran dengan menjadikan aktiviti penanaman sebagai rutin harian baginda bersama kaki tangan di Istana Negara. Semasa COVID dan 2 tahun saya dikunci di Istana Negara, lock up ya, macam dalam jail saya kata. Saya bersama-sama dengan semua warga Istana Negara, pekerja-pekerja, kami sempat ya berkebun, bertanam sayur di belakang istana. Banyak juga mas kebun masih ada, cuma mungkin sekarang ni oleh kerana kesibukan kuranglah kami semua pergi ke kebun, tetapi berhasillah dapat merasa timun, kacang botol, kacang panjang, kangkung, bayam. Pada majlis ini, Tengku Hajah Azizah turut dipersembahkan dengan spesies orkid Phalaenopsis sebagai kenang-kenangan daripada Perbadanan Putrajaya. Sri Paduka turut berkenan meluangkan masa kira-kira sejam melawat sekitar tapak festival yang mempamerkan pelbagai spesies dan kultivar bunga-bungaan serta tanaman hiasan. Floria Diraja Putrajaya dibuka kepada keluarga Malaysia hingga Ahad ini mengetengahkan orkid sebagai bunga tema festival berkenaan. Penganjuran Festival Floria Diraja Putrajaya akui Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berupaya membuka pelbagai peluang perniagaan dan perkhidmatan. Floria Diraja Putrajaya setiap tahun dapat menyumbang kepada peningkatan potensi industri bunga-bungaan, lanskap dan pelancongan sebagai satu daripada bidang ekonomi utama negara dan seterusnya memacu perkembangan industri ini sebagai satu alternatif pelaburan yang menguntungkan negara serta rakyatnya. Raikan keterangkuman. 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 Raikan kesejahteraan. 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 Raikan Perpaduan. Perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Persatuan Badminton Malaysia BAM meletak sasaran membentuk lebih ramai beregu lelaki yang mampu menduduki kedudukan 16 teratas dunia. Ini bagi memastikan kejayaan gemilang Aaron Chia dan So Woo Yik menawan kejohanan badminton dunia juga mampu dicapai pasangan beregu lain. Pembantu jurulatih Tan Bin Chen berkata pasukan kejurulatihan tidak akan pernah berehat daripada berusaha keras membentuk pasangan setanding Aaron dan Woo Yik. Oh, lucky shot dari So Woo Yik. We will set another goal with Coach and Rexy and Aaron Nabi, and not even just them. And like just now Coach Rexy say, we tadi ada discuss nak bawa lebih pair yang nak naik untuk dalam let's say dalam top 16 or dalam top level lah. So this is our target. This is also my target. So itulah, banyak lagi lah ke depan kita kena buat lagi.
Setakat ini hanya dua pasangan negara termasuk Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani berjaya menempatkan diri di kelompok 16 teratas dunia. Aaron dan Wu Yi kini berada di kedudukan kelima dunia, manakala Zifei dan Nur Izzuddin menghuni ranking ke-12 dunia. Bola sepak Piala Presiden 2022, Johor Darul Takzim JDT3 muncul juara mengatasi Seri Pahang FC 2-0 dalam aksi final kedua di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh, Pahang. Pertembungan pada babak pertama berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan bagi mencari gol awal. Ketajaman penyudah dimiliki pemain tengah JDT3 Syukur Faris Januri berjaya meletak pasukan mendahului pada minit ke-45. Enggan kecewa di hadapan penyokong sendiri, Seri Pahang kembali mengatur serangan pada babak kedua. Namun JDT3 membuktikan mereka lebih dahagakan kejayaan dengan gol kedua menerusi Najmuddin Kamal Akmal pada minit ke-87. Tamat perlawanan, JDT3 2, Seri Pahang FC 0. Sementara itu, jurulatih JDT3 Javier Jorda Ribera memuji persembahan anak buahnya meskipun beraksi atas padang yang kurang memuaskan. In this field, cannot play football the style we want, but the things happen like that. We have to play here, and we have to try the plan B. So, one final we have to win anyway. Plan A, B, or C. We are super happy to come here at Temerloh and to see the stand, plenty of people, the Boys of Stray, the families, friends, management. Pengendali Seri Pahang FC Muhammad Yazid Hamzah pula menyifatkan ketumpulan penyudah sebagai punca kekalahan anak-anak buahnya. JDT convert chances yang ada, 2 kali pergi 2 kali dapat. So saya rasa game pun dah all out dengan bagi menarik game final. Berpuas hati pada saya berpuas hati dengan pemain-pemain saya. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.